Escort, ada bodyguard, sampai bilang mati habis. Betul tak? Pada tak lama lepas tu, lepas makan durian, dia pun masuk hospital dan dia meninggal dunia. Umur berapa? 61. Kemudian Al-Fadhil Al-Marhum Dr. Sobri meninggal setelah beliau sembuh. Umur apa? Lebih kurang tu jugalah, 60 kot. Waktu nak habis tu dia bunyi macam mana? Tu dia goroh-goroh tu. Itu kesudahan. Dan kita harap juga kesudahan yang baik. Kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami ni dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan akhirkan hidup kami ni dalam keadaan yang dalam keadaan yang buruk. Kita juga berharap kesudahan umur kita ni dalam keadaan kebaikan. Maka dengan sebab tu, kata ulama, hikmah Allah Ta'ala memanjangkan umur kita yang pertama ialah untuk mencari hidayah Allah, untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya petunjuk hidayah Allah ni tiap-tiap kali kita sembahyang menjadi rukun qauli, rukun perkataan. Dalam sembahyang ni rukun qauli ada 5: takbiratul ihram, surah Fatihah, tahiyat, selawat dan salam. Dia mesti kena baca, dengar di telinga. Tak boleh baca dalam hati sopor Mr. Bean tu, tak boleh. Ada orang dia kadang-kadang sembahyang macam Mr. Bean, kita ingat dia bisu. Kat takbir tak bunyi. Tak bunyi apa? Apa dia? Oh, boleh cakap. Dah, aku bisu. ada orang macam tu. Ada, bila kita tanya balik, tadi sembahyang tak dengar bunyi suara pun, innamal a'malu binniyat. Oi, kemah dah. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niat. Kita pun soal balik lah. Kita kata nak tanya abang, anak berapa orang lah? Anak ada 3 orang. Jadi waktu abang nikah dulu, abang ijab kabul lah. Kena ijab kabul lah. Pasal apa tak innamal a'malu binniyat je, niat nikah dia. Hang ni kod mana ni? Pandai pula. Hak tu dia boleh tanya kita kod mana yang dia sembahyang tak ada bunyi apa ni, macam mana cerita ni. Sebab itulah kita dalam bab agama ni tuan-tuan, kita kena upgrade. Saya bukan nak main mengajak di masjid tuan-tuan ni, hak main semua kemah-kemah. Pagi tadi Tok Guru kita, Datuk Asad, subuh tadi. Semalam ke kandar kita Ustaz Munawi. Kemudian banyak orang hebat-hebat saya tengok. Abang Syarul lah, duk post gambar lalu. Ni gambar aku saya ada pula ni dalam Facebook. Baik. Jadi Tok Guru hebat-hebat. Sebab tu kita kena upgrade. Paling-paling tak ada kita jadi golongan mustamik, golongan yang mendengar tu paling tak ada. Nabi sebut dalam hadis dia, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takuni khamisan fatahlik. Jadilah kamu ni orang yang alim. Orang yang alim ni orang yang ada ilmu. Kalau kita tak mampu, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Apa sifat orang belajar? Ada kitab, ada pen. Malam ni tak apalah, santai lah, bukan ada kuliah pun. Bukannya kuliah berkitab. Payah hal seorang nak kitab pun saya memalas nak pegang-pegang pen. Au mustami'an, jadi golongan mustamik. Golongan mustamik ni mudah. Mai tak payah bawa apa, bawa telinga yang tu lah. Tak payah bawa apa. Mai bawa telinga, betul dengar lah. Dengar macam itu. Mustamik pun tak ada, Ustaz. Saya kerja malam, syih malam. Au muhibban, jadi orang yang suka kepada orang yang alim, orang yang mengaji, orang yang mendengar. Jangan jadi golongan yang kelima. Alim pun tak, mengaji pun tak mau, dengar pun tak, suka pun tak. Yang ni celaka. Sebab tu kalau kita tengok hadis tu, dia sambung dengan au. Au ni makna atau. Dari segi kaedah dia panggil lil takhir, maknanya salah satu. Salah satu. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang belajar. Tak boleh jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar. Tak boleh mendengar, jadi orang yang suka kepada 3 tadi. Berbeza kalau disambung dengan wa. Wa ni makna dan. Dan ni dia panggil kaedah lil jam'i, dia kena himpun. Contoh, aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang dan. Dan tu makna ma'a, dia kena menyertai. Dan menunaikan zakat. Itu maksudnya gitu nak. Baik. Jadi balik kepada cerita kita ni, hikmah yang pertama Allah Ta'ala bagi umur kepada kita ni untuk mencari hidayah Allah. Dalam rukun qauli, tiap-tiap kali kita sembahyang wajib kita kena baca surah Fatihah. Sama ada sembahyang fardu ataupun sunat. Pada ayat yang ke-6 kita kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus.
Kita duk minta tunjukkan kami jalan yang lurus ni sehari semalam hak wajib 17 kali. Bersamaan dengan 17 rakaat semayang fardu. Hak tu wajib dah. Kemudian kita top up yang sunat-sunat. Semayang apa ni, qabliyah, ba'diyah, termasuklah duha ke apa sebagainya, mungkin lebih lagi. Jadi di sini ni kita duk minta tiap-tiap hari tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jalan siapa hak lurus ni? Jadi ulama tafsir dalam surah An-Nisa pada ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang bermaksud dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Nikmat apa? Nikmat jalan yang lurus. Siapa dia? Yang pertama minan nabiyyin, apa ni, jalan para nabi. Sebab tu kita nak jadi nabi tak boleh. Tak boleh, sebab nabi ni terhenti atas pilihan Allah semata-mata. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi, Allah Ta'ala utuskan Rasul bagi setiap umat ni untuk membimbing, membimbing umat manusia pada ketika itu. Jadi nisbah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok para Nabi ni, start daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad, semua para Nabi dan Rasul ni mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Jadi kalau kita tengok dari segi sejarah, bermulanya sejarah manusia ni menyembah berhala ataupun mensyirikkan Allah bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum tu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris tak ada penyembahan selain daripada Allah. Cumanya salah daripada sudut amalan. Contoh macam Qabil dengan Habil tu. Dia start Nabi Nuh ni, mula manusia sembah berhala. Boleh tengok dalam surah Nuh ayat 26. Di antaranya di situ ada 5 nama patung-patung berhala, Yaghus, Suwa, Wat, yang asalnya depa ni satu orang tokoh yang hidup waktu tu. Kemudian bila depa mati, generasi yang waktu tu ni mengagung-agungkan depa sampai melampau. Kemudian iblis main peranan. Iblis kata, yang hampa ni duk ingat sangat depa ni, aku ingat muka depa lah ni, aku lukis boleh ah. Dia pun lukis, dia lukis sampai di dindingnya tak ada apa pun. Kemudian lepas daripada tu, lama kelamaan generasi hak yang tu habis, mai next lepas generasi selepas tu pula mula dah sembah berhala. Jadi diutuskan Nabi Nuh, faqala ya apa disebut dalam surah Al-A'raf tu, kami utuskan Nabi Nuh, kemudian qala ya qaumibudullah, faqala ya, dia ada fa situ tu, faqala ya qaumibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi kalau kita tengok, dia kalau ikut faqala ya qaumu kalau ikut, tapi situ tu ya qaumi. Sebab apa? Dia asalnya dia ada ya mutakallim. Ya qaumi, dia ada ya lagi. Tu yang kata hai kaum aku. Hai kaum aku. Tu dari segi nahwu. Jadi macam mana baca ya qaumi kalau ikut baca ya qaumu? Sebab ya mutakallim tu lah. Sebab kalau tak ada ya mutakallim, dia kena baca ya qaumu. Sebab apa? Munada nakirah maksudah bina atas dam. Dia kena bina atas depan. Dia kena baca ya qaumu, tak dia baca ya qaumi. Tapi dia baca ya qaumi, dalil ada ya selepas mim tu baris bawah. Jadi dia seru pada kaum dia, wahai kaumku. Wahai kaumku, maknanya mengajak kaum dia sembah ubudullah. Sembahlah olehmu akan Allah. Jangan kamu sembah selain daripada Allah. Tu bermula seruan para nabi dan rasul mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, mai ajaran baru pula. Ajaran apa? Sihak apa? Hak Hogan ke apa, aku tak tahu. Hak kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Yang ni tak betul. Kita beriman Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah, dan dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Nabi Muhammad ni adalah rasul, dia bukan Tuhan. Tuhan Allah saja. Jadi pegangan seperti ini sebagaimana pok-pok Kristian Nasrani memegang kata Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi Isa dia bukan Tuhan.
dalam surah Maryam ayat 30, inni abdullah atiyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ni Rasulullah, sesungguhnya aku ni hamba Allah, inni abdullah atiyal kitab, aku ni diberi kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku ni nabi. Kok mana yang hampa dok pergi pegang kata aku ni sebagai Tuhan? Sebab itulah yang kata petunjuk Allah ni di antaranya kena mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang terakhir sudah tentulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi dah selepas ni. Sebab itulah maka kita kena ikut apa yang nabi bawa kepada kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, wasiddiqin. Siddiqin ni dipanggil sirah mubalaghah. Sadiqin orang yang benar, siddiqin orang yang tersangat benar. Dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi apa sifat Sayyidina Abu Bakar ni? Sifat Sayyidina Abu Bakar ni, apa saja yang mai daripada agama terima bulat-bulat. Apa saja yang mai daripada agama terima bulat-bulat. Ini di antara sifat orang yang bertakwa. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur ayat 51 yang bermaksud sesungguhnya jawapan-jawapan bagi orang-orang yang beriman apabila Allah dan Rasul menetapkan sesuatu ketetapan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini kena buat, ini kena tinggal. Ayyaqulu, mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sebab tu apa-apa saja yang mai daripada agama kita kena terima bulat-bulat. Soal pelaksanaan kita boleh bincang, tapi kita jangan kritik. Kita jangan kritik. Contoh apa? Contoh dalam bab jinayah misalnya, Allah Ta'ala menetapkan Al-Ma'idah 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, jika disabit kesalahan maka potonglah tangan keduanya, nakalam minallah, sebagai protection, pencegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum tu hukum yang qat'i, kita tak boleh nak bantah. Soal nak cara pelaksanaan, yang tu boleh dibincang. Siapa yang nak potong? Macam mana nak potong? Doktor kah? Apa kah? Boleh bincang. Sebab tu kalau kita mengaji bab jinayat pula, syarat nak boleh potong tangan pula banyak pula. Tu kena buka tengok idaman penuntut pun ada, Matlaul Badrin pun ada. Bab jinayat. Sebab tu kalau kita faham, kita tidak akan petikai. Kita tidak akan petikai. Itu maksud dia gitu. Baik, tu yang kedua. Kemudian yang ketiganya ialah wasyuhada. Syuhada ni orang yang mati menegakkan agama Allah. Orang yang mati perang menegakkan agama Allah. Jadi nisbah kita hari ini ni, kita hidup suasana yang tidak berperang. Tetapi boleh tak kita dapat pahala seumpama orang yang berjihad di jalan Allah? Boleh. Nabi sebut di dalam hadis dia, man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a atau kama qala. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia, keluar nak pergi mana? Pergi Ion ke? Pergi Maidin ke? Pergi mana? Man kharaja fi talabi ilmi, barang siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan nak pergi duduk dalam majlis ilmu, pengajian-pengajian dan sebagainya, fahuwa fi sabilillah, ganjaran seumpama berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia balik. Sehingga dia balik. Sebab tu majlis ilmu ni satu majlis yang besar. Dia merupakan taman-taman syurga. Kita ni di dunia ni, taman syurga ni ada dua ya. Satu di Masjid Nabawi, di Raudah. Satu lagi majlis-majlis ilmu. Kalau kita di Ipoh ni, Belambak majlis ilmu, boleh katakan tiap-tiap masjid ada. Cuma kita ya nak main dengar dengan dak, yang tu saja. Jadi kita sebut ni, tuan-tuan yang mana ada main masjid ni duk main lah. Cuma kadang-kadang ada juga orang kata, ustaz sebut kat kami duk main dah. Tu hak tak main tu banyak lagi. Betul lah tu. Kurang-kurangnya kita memperingatkan diri kita.
Memperingatkan diri kita supaya kita konsisten dengan pengajian. Sebagaimana kita upgrade keduniaan kita, maka bab agama juga kita perlu upgrade. Paling tak ada kita kata tadi lah, paling tak ada dengan kita jadi orang yang mustami', orang yang mendengar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wassalihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Jadi 4 golongan ni lah di antara golongan yang mendapat petunjuk. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik untuk dijadikan teman, untuk jadikan contoh. 4 golongan ni. Itu yang pertamanya, maknanya hikmah Allah Taala panjangkan umur kita mencari hidayah Allah, mencari petunjuk Allah. Itu yang pertama. Kemudian asbab kepada petunjuk ni dia mesti berdasarkan dengan ilmu. Mesti berdasarkan dengan ilmu. Maka dengan sebab tu hikmah yang kedua Allah Ta'ala panjangkan umur kita ialah memberi peluang kepada kita untuk terus menerus mengabdikan diri kepada Allah. Kita kena ingat kita hidup di atas dunia ni apabila kita ni jadi orang yang mukallaf. Apa syarat mukallaf? Syarat mukallaf ni dia ada 4. Yang pertamanya ialah baligh, yakni cukup umur. Cukup umur sama ada dengan keluar mani ataupun haid bagi perempuan, ataupun di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, cukup umur dengan sebab 15 tahun tahdidan, 15 tahun tepat mengikut kalender Islam. Mengikut kalender Islam 15 tahun tepat. Maka syarat pertama dah cukup umur. Kemudian yang kedua aqilun, maknanya sempurna akal. Sempurna akal maknanya tidak gila. Tidak gila. Kemudian yang ketiganya tidak buta dan pekak, 2 sekali. Jarang orang 2 sekali. Biasanya kalau kata pekak, mata nampak. Kalau mata buta, telinga dengar. Yang ni mukallaf sebab dia boleh mengaji. Dia boleh mengaji cara, kalau buta dia boleh mengaji cara dengar. Kalau dia pekak, dia boleh mengaji cara tengok. Tapi kalau dua-dua, daripada kecil mata buta, telinga pekak, yang ni tidak mukallaf. Sebab apa? Sebab dia nak mengaji tak boleh. Nak mengaji cara dengar, tak dengar. Nak mengaji cara tengok, tak nampak. Tapi jaranglah. Kemudian yang keempat, sampai seruan Islam. Jadi apabila ada syarat ni kepada kita, maka kita tu dipanggil sebagai mukallaf. Bila dipanggil sebagai mukallaf, setiap kerja buat kita, dia tak akan dapat lari daripada 5 hukum syarak. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia akan belega ni 5 benda ni. Contoh tadi apa? Sembahyang maghrib wajib. Maghrib wajib. Kemudian duduk dalam majlis ilmu. Tengok pula majlis ilmu tu macam mana. Kalau kata bab fardu ain, wajib. Kerana kita tak tahu. Tapi kalau kita dah reti, sunat kita duduk. Kemudian sekali isyak, wajib pula. Wajib pula sembahyang tu wajib. Kemudian sekali lagi lepas isyak makan, harus. Harus. Lepas makan balik tidur. Tidur pula mimpi nombor, esok tikar nombor, haram. Orang Banjar kata mancung waweh. Bujur lah. Hanya bujur lah. Haram. Nah, serta kata kehidupan kita ni yang mukallaf ni dia tak dapat lari daripada 5 hukum syarak tadi. Itu hukum taklifi dia panggil. Semua tu dia ada takrif dia. Wajib tu apa takrif, sunat tu apa pula takrif. Atau nama dia hukum taklifi. Makruh tu apa takrif. Haram tu apa takrif. Apa dia punya takrif dia. Pula harus tu apa? Dia harus ni kadang-kadang boleh dapat dosa, boleh dapat pahala pula harus ni. Asal harus ni dosa tak dapat, pahala tak dapat. Tapi kadang-kadang benda tu asal harus, tapi boleh jadi dapat dosa. Contoh macam mana? Contoh satu kawan kau pukul 2 pagi. Dia tak ada mana Din? Ada mana? Tidur ah. Oi, dia kata jom kita tengok rumah ni, kuduk tengok seminggu dah. Awak gelap, tak ada orang. Jom malam ni kita projek. Dia nak curi. Oi, dia kata sat aku perut lapar. Sat aku nak masak Maggi sat. Sat aku nak masak Maggi sat. Dia pun tak apa, kawan tu tunggu nak masak Maggi, makan Maggi dengan tujuan ada tenaga nak pergi mencuri. Maka makan Maggi tu berdosa dah. Dia kaedah usul fiqh dia panggil al-wasail hukmul maqasid. Maknanya wasail ni makna asalnya makan Maggi tu halal, tak ada apa pun, harus. Tapi oleh kerana dengan sebab makan Maggi tu dia nak pergi mencuri tu, makan Maggi tu berdosa dah. Itu dia panggil al-wasail hukmul maqasid. Macam juga tidur asalnya harus. Tidur asalnya harus. Kemudian kita pun tak apalah apa ni niat, contohnya kita niat petang pukul 3 lepas Zuhur tu tidur sat lagi malam ada kuliah yang mengantuk pula.
Niat kita tidur tu nak ada tenaga, maka dapat pahala. dapat pahala. Tu maksud dia gitu nah. Baik, jadi nak serta kata hikmah yang kedua Allah Taala panjangkan umur kita ni ialah apa ni, memberi peluang untuk kita terus menerus mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian dalam bab nak mengabdikan diri kepada Allah, setiap ibadah amalan yang kita nak buat kita kena cerah dulu. Sebab itulah dia asas kepada Islam ni 3: akidah, syariat, akhlak. Ni 3 ni. Akidah soal tapak, dipanggil soal tapak. Akidah soal iman. Tapak ni pula dia mesti kena kukuh, dia mesti kena solid. Sebab tu bila kita mengaji dalam bab iman, maknanya mesti kena meyakini, percaya dengan putus. Apa makna putus? 100%. Jazam dia panggil, pegangan yang jazam, dia tak boleh goyang. Dia tak boleh goyang. Itu tapak. Jadi atas tapak ni lah kita bina syariat. Kita bina syariat, sembahyang kita tu masuk bab ibadah. Masuk bab ibadah. Sebab tu dalam bab pembahagian syariat dia ada 4. Yang pertama ibadah. Apa dia ibadah? Di antaranya sembahyang, puasa, zakat, haji, akikah, korban, haid, nifas, bab taharah semua. Nak pergi haji, nak berzakat kena ada duit. Nak ada duit kena ada upah, mengupah, sewa, menyewa, bayar, membayar. Dia letak satu bab yang kedua dipanggil babul muamalah, urus niaga, jual beli. Maka dalam bab jual beli pula dibentang pula apa yang boleh dijual, apa yang tak boleh dijual. Buat macam ni boleh tak? Haram tak? Halal tak? Contoh apa? Contoh rumah kita masuk ulak sawah contoh. Lepas tu kita panggil Jepang mai tangkap. Jepang pun dapat tangkap lah. Lepas tu kita dengar berita kata ada orang bukan Islam makan ulak sawah ni. Kita jual boleh tak dekat ulak orang bukan Islam? Boleh tak jual ulak sawah? Tak boleh lah, syarat tak bagi. Rugi Ustaz pun dapat tangkap buang itu tak boleh jual. Tak boleh jual. Sama juga kita nak buat loan. Loan pula macam mana? Islamic kan conventional. Lah ni dah ada pilihan. Wajib kena ambil Islamic loan. Dia tak boleh nak ambil yang riba, tak boleh. Sebab apa? Sebab lah ni dah ada pilihan. Ibarat macam satu kedai. Dalam kedai tu dia ada jual tepung, ada jual gula, ada jual beras, ada jual arak. Kita masuk kedai tu kita beli tepung, beli gula halal. Kalau kita masuk beli arak haram. Begitu juga bank, dia ada 2 sistem. Ada Islamic, ada konvensional. Wajib kita kena ambil yang Islamic. Sebab lah ni dah ada pilihan. Tak boleh guna kaedah darurat, tak boleh. Dan Ustaz mereka kata sama mana boleh sama. Al-Baqarah 275. Tu azan tu. Azan memberi laluan kepada surah azan. Sila untuk bilai. Azan. Baik no? Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik dah, no? Sikit je dah. Jadi balik pada cerita kita tadi, iaitu dalam bab riba ni jelas Allah Taala sebut dalam Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni dia tak berkisah tentang riba ni. Saya ada satu sahabat, dia duk buat insurans lah, nama dia Abang D, duk Sungai Tani. Dia cerita kat saya, dia tahu tak, menjak duk ikut kuliah ni, duk dengar kata apa komisioner ni tak boleh. Saya tak ada lah, kat saya semua Islamik lah, semua etika takapul apa semua lah. Lepas tu dia kata, saja kata Ustaz, ada juga Ustaz orang kita ni bila mai nak ambil insurans, kita kata kita ada etika, tak kira lah takapul ke apa lah. Kemudian tak, dia nak hak komisioner juga. Kita pun cerita lah, kita kata tak boleh lah komisioner sebab kita orang Islam kena ambil yang Islamik. Dia kata sama Ustaz. Saya kata tak betul lah, sama kot mana. Ayam sembelih dengan ayam langgar lori, mana boleh sama? Memanglah dua-dua mati. Ayam belah kanan sembelih, ayam belah kiri langgar lori. Kita nak ambil ayam mana? Nak ambil ayam mana? Dua-dua mati. Nak ambil ayam mana? Ambil sembelih Azan. Sembelih sama juga. Jadi sebab itulah benda ni kita kena alert lah. Yang boleh tidak atas riba bini, yang tu boleh, tak ada masalah. Maka riba tak boleh. Sebab tu lah ni kita tak boleh kata darurat, sebab lah ni dah ada pilihan. Sebab lah ni dah ada pilihan. Sebab tu tak boleh kata darurat. Kalau nisbah dulu boleh, masa zaman tak ada Islamic loan dulu, boleh kita guna kaedah darurat. Tapi lah ni tak boleh. Ni mesti kena ambil yang Islamik. Itu dia masuk bab muamalat, dibincang bab riba. Bab riba pula dia ada terbahagi 3, riba yadi, riba fadli, riba nasai. Itu dibincang dalam bab riba. Begitu juga syarat jual beli ni, di antaranya mesti kita kena milik dulu. Kita kena milik baru kita boleh jual. Sebab itulah barang curi tak boleh jual. Tak boleh jual. Dan hukum beli pun tak boleh, sebab syarat nak jual mesti kita kena milik. Contoh satu orang main bawa iPhone kat kita, iPhone dengan 3 mata belakang, 3 mata, harga 5,000. Tiba-tiba dia nak jual kat kita 500. Dia kata ni biar betul, hang punya lah. Dia kata ya, saya punya. Betul ke hang punya? Tak, sungguh dia kata saya. Padahal dia bohong kita. Kita pun dia kata dia punya, kita pun okey lah, kita hukum zahir kata dia punya. Kita pun beli, pasal apa murah. Kita tengok dah harga 5,000, dia nak jual 500. Tunggu duduk lagi, balas Lepas tu bila kita ambil, duduk sat, kita tengok ada kawan update kata handphone dia hilang. Contohlah handphone dia hilang. Kalau bila handphone dia hilang, lepas tu kita pun yang ni wah. Handphone ni wah. Lepas tu tak apalah. Kita pun mesej ke dia, tanya handphone hilang dekat mana? Dia kata hilang dekat masjid. Dia kata aku nak ambil air sembahyang, lepas tu aku terlupa letak atas merak tu, kemudian masuk sembahyang, kelak-kelak tak ada lah. Bila tu baru lagi dia kata. Dia kata ni ada orang jual kat aku ni iPhone ni. Dia kata hang cuba cek tengok dalam tu ada tak gambar ke apa ke? Tak ada, dia buang semua. Tak ada gambar dia macam baru, tak ada. Dia kata handphone tu ada macam calang sikit bawah, ada jatuh kemarin. Dia tak ada. Aku punya tu. Aku punya lah tu. Tu macam mana? Kita dah beli dah. Tak sah lah kita beli tu, pasal kita dah tahu dah bukan hak dia punya. Maka kita kena bagi balik. Habis tu duit hak 500 tu. Macam mana? Pergi cari orang hak kita jual, kita beli tu kan.
Tu dia bincang dalam bab muamalah. Kerana tu syarat kita nak jual, mesti kita kena milik dulu. Mesti kena milik. Tak boleh kita jual hak bukan milik kita. Ni Islam dia jaga. Begitu juga bila dah ada duit, rasa nak nikah lah pula, dia letak bab yang ketiga, nama bab munakahat, nikah kahwin. Jadi dalam bab munakahat ni pula dia masuklah dalam bab bab nafkah, bab ila, bab hadanah, bab talak bid'i, talak sunni, apa semua itulah tu dibincang. Dibincang dalam bab munakahat. Kemudian manusia ni dia suka bergaduh dengan sebab 3 ta. Takhta, harta, wanita, bertekak, bertembak, berbunuh. Dia letak satu bab yang keempat dipanggil babul jinayah, undang-undang yang kita sebut tadi. Maka dengan sebab tu keempat-empat syariat Islam ni wajib kita kena amal secara menyeluruh. Tak boleh kita ambil bab ibadah saja dengan bab nikah kahwin, bab muamalat dengan bab undang-undang kita tak mau ikut Islam. Tak boleh. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah agama Islam ni secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Di sini ni pasal apa? Dia kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Pasal apa? Tak kata. Saya ingat duk mengaji dengan Ustaz Zakaria almarhum. Dia kata pasal apa? Tak kata wala tattabi'u khutuwatil fir'aun ke? Pasal apa? Ti syaitan. Sebab kalau kata til fir'aun, dia tolak semua tu. Sampai dia mengaku kata dia tu Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, An-Nazi'at ayat 24. Maka akulah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Adapun iblis, dia tak tolak semua. Dia tak tolak semua, dia mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan. Cuma dia tolak satu ya. Apa dia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat semua sujud, illa kecuali iblis. Kecuali iblis. Pasal apa iblis tak mau sujud? Ada dua. Pertama aba, bantah. Kemudian wastakbara, takabur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Sebab apa? Sebab tolak satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila berlaku peristiwa tu, Allah Ta'ala tanya kepada iblis dalam Al-A'raf ayat yang ke-12. Al-A'raf ayat yang ke-12. Ma naka'alla tasjuda idh amartuk. Pasal apa yang hang ni tak mau sujud kepada Nabi Adam waktu aku suruh? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari, aku diperbuat daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan dia Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Jadi menurut iblis ni dia kiyah api lebih daripada tanah. Sedangkan kata ulama kiyah iblis tu salah. Kerana apa? Kerana tanah lebih daripada api. Sebab apa? Sebab api bersifat tak tetap. Api dia bersifat tak tetap. Dia ikut angin, dia tak tetap. Adapun tanah bersifat tetap dan diam. Walaupun diam tanah, tapi ingat sekali dia goncang teruk hamba. Sekali dia goncang teruk hamba. Sebab itulah bila kiyah iblis ni salah, dia duk berasa kata dia tu sempurna dengan sebab api, maka membinasakan diri dia. Itu maksud dia gitu. Sebab itulah dalam bab syariat tadi terbahagi kepada 4. Tapi 4 ni pula dia tengok pula, dia ada pula syarat-syarat dia. Jadi soal ibadah dah tentulah kita nak buat ibadah, kita kena cerah dulu. Contoh dalam bab sembahyang kita kena retilah apa itu rukun qauli, apa rukun fi'li, apa rukun qalbi, apa syarat sah bagi sembahyang. Mai pula puasa kita kena tahu pula syarat puasa apa, rukun puasa apa. Sebab kita nak buat ibadah tu. Begitu juga kalau kita nak pergi haji, nak pergi umrah, kita kena retilah bab haji, bab umrah. Ni dah sampai dah di tanah haram dah. Bila tanya ni Pak Haji nak buat haji apa? Nak main buat haji ya? Ada orang nak buat haji apa? Nak buat haji? Ya tahulah nak buat haji apa? Haji ifrad kah? Haji kiran kah? Haji tamattu? Tak saya nak buat haji. Dah. Niat macam mana tadi? Kena pula pergi ajak pula dah. Mutawih pula kena pergi ajak pula dah.
Pak Ji nak buat haji apa? Hak pakai baju pagoda dalam ihram pun dah macam tengok. Dia tadi pasal pakai baju pagoda. Malu korang kan nampak ketiak. Pula dah. Pi khusus tak pi, tapi lena. Orang nak buat macam mana? Sebab tu kena cerah lu. Ada satu sahabat kita telefon, dia buat korban baru ni. Dia buat korban. Dia tanya saya lah, dia kata, "Ustaz, tanya kami buat korban dekat kampung." Okey. Lepas tu 4 bahagian kami sedekah semua, sedekah dengan hadiah. Okey. 3 bahagian kami buat kenduri semua. Boleh tak, Ustaz? Saya tanya balik. Saya kata 7 bahagian tu semua korban lah, semua korban sunat lah. Semua korban sunat. Kok lah ada akikah ke? Tak ada, tak. Semua korban sunat. Oh, saya kata hak 3 bahagian kenduri semua tu tak betul dah. Sebab dia syarat korban dia mesti kena bagi daging mentah 1 kilo sebagai syarat. Oh, macam mana Ustaz? Kami dah buat dah. Saya tanya Datuk Hasan. Datuk Hasan kata, habaq dekat depa suruh pi cari pi beli daging lain 3 kilo pi ganti balik. Pi ganti balik. Ganti hak yang 3 bahagian tu buat kenduri semua. Dia nak buat kenduri tak apa, tapi syarat mentah tu dia kena bagi mentah. Sebab tu perlu kepada cerah tu. Kita nak buat sesuatu tu perlu kepada cerah. Ni saya sebut ni sebagai orang kata bagi semangat untuk kita nak buat satu-satu amalan biar kita reti. Biar kita faham, barulah tak timbul permasalahan. Jadi bila kita tak tahu, kita tanya orang yang tahu. Tak ada nak malu apa. Tak ada nak malu apa. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Jadi tu bab dalam bab syariat terbahagi pada 4. Kemudian asas Islam yang ketiga dipanggil akhlak ataupun tasawuf. Iaitu nak membersihkan dalaman kita. Yang tadi itu ibadah secara zahir. Ibadah secara zahir kita nak buat mestilah bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh syarak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah cantik dah, iman kita cantik, tapak okey, bangunan bina elok, mai pula hak yang bab ketiga dipanggil bab ihsan ataupun bab tasawuf ni. Nak mencantikkan bangunan tu. Contoh bangunan yang sedia ada nak cantik dengan bubuh cat, bubuh mozaik, dekor sana, dekor sini. Yang itulah dipanggil nak membersihkan dalaman kita. Nak membersihkan dalaman kita. Sebab itulah asas kepada Islam 3, akidah, syariat, akhlak. Tu maksud dalam tu yang kedua. Hikmah Allah Taala panjangkan umur kita yang kedua. Yang pertama tadi untuk mencari hikmahnya, mencari petunjuk Allah, mencari hidayah Allah, dan yang keduanya memberi peluang untuk kita terus menerus mengabdikan diri kepada Allah, kerana kita kena sedar kita ni hamba Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah Allah Taala panjangkan umur kita ialah memberi peluang untuk kita bertaubat. Ini satu perkara yang penting. Sebagaimana kita kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Kita ni semua dalam keadaan bersih, suci waktu kita dulu. Cuma bila kita meningkat dewasa, kemudian manusia ni dia ada satu spek, dia panggil nafsu, keinginan. Sebab tu asal kita ni dipanggil nafsu amarah. Sebab itulah kita kena didik nafsu kita ni supaya naik ke tingkatan lawamah, mulhamah. Kemudian satu lagi, kalau nisbah kita orang awam dipanggil mutmainnah. Adapun naik atas lagi tu nisbah para nabi lah. Kita orang awam ni takat mutmainnah tu ya. Sebab tu nafsu amarah ni nak kenal diri kita ni, bila kita buat dosa tak rasa apa. Tinggal semayang tak rasa apa, tak puasa Ramadan tak rasa apa, tak ada rasa apa. Tak ada rasa bersalah. Tu kenal tu nafsu amarah lah tu. Yang Allah Taala sebut dalam surah Yusuf ayat 53. Innan nafsal la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ni sentiasa menyuruh kita melakukan kejahatan. Maka dengan sebab tu perjalanan hidup kita ni, nama kita manusia biasa ni tak dapat lari daripada tergelincir, daripada jalan yang sebenar. Kita melakukan kesalahan. Maka dengan sebab tu saki baki umur yang ada pada kita ni, di antaranya ialah memberi peluang untuk kita bertaubat. Nabi sebut dalam hadis dia, kullu bani adam khata'un, bukan salah dan silap. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bertaubat kepada Allah. Sebab itulah yang keempat, yang terakhirnya, hikmah Allah Taala panjangkan umur kita ialah memberi peluang untuk kita melakukan islah, yakni berubah kepada kebaikan. Berubah kepada kebaikan. Jadi dalam bab ni
Selalu saya sebut Islam ni dia tidak ada istilah lambat. Jangan kita kata oh saya ni dah terlajak teruk dah ustaz, teruk saya ni. Jangan lagu tu. Saya ni dah umur pun dah banyak ustaz, kalau nak patah balik pun tak dan sampai. Jangan lagu tu. Dalam Islam ni dia tidak ada lambat. Yang lambat ni dua ya. Apabila nyawa dihalkum dipanggil ghargharah. Dipanggil ghargharah. Kemudian satu lagi apabila matahari naik sebelah barat. Dua ni lambat. Tapi lagi mana belum sampai dua ni, lagi tu ada peluang untuk kita kembali kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Sebab tu yakinlah, bila kita nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kebaikan untuk kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, ayat ni sebagai ayat motivasi kepada kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang bermaksud dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Sungguh-sungguh nak cari redha Allah ni, nescaya Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kebaikan untuk dia. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab tu yakinlah apabila kita nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kebaikan untuk kita. Dan perjalanan hidup kita ni kita boleh tengok, kita boleh kenang apa yang dah berlalu, apa yang dah berlaku, kemudian apa yang ada hari ni, dan apa yang lagi akan datang kita boleh rancang. Kita boleh rancang. Tak ada siapa pun manusia yang biasa ni yang tak ada dosa. Semua buat kesalahan. Yang penting bagaimana kita nak patah balik. Yang penting bagaimana kita nak patah balik. Sebab hadis tadi sebut kullu bani Adam khata'. Ada setiap daripada bani Adam ni, anak cucu Nabi Adam ni tak terlepas daripada melakukan salah dan silap. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila dah bertaubat, dia kena iring dengan amal-amal soleh. Tu di antara syarat dia. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ali Imran 89, yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar, kemudian dia mengadakan diiring dengan amal-amal soleh, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ni maha pengampun lagi maha penyayang. Itu maksudnya gitu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita ni nak hidup ni, kita tak tahu. Macam saya sebut awal tadi lah, nikmat umur kita hidup di dunia semua dapat, cuma banyak mana yang tu tak tahu. Kita main ikut tertib, tapi kita balik belum tentu ikut tertib. Kadang-kadang hak muda mati dulu, hak yang orang lebih umur hidup lagi. Kadang-kadang adik mati dulu, abang ada lagi. Kadang cucu mati dulu, tok wan ada lagi. Sebab tu waktu balik tak sama. Yang pentingnya apa persediaan kita untuk menghadapi kematian, iaitu nak menuju ke alam barzah dan juga alam akhirat. Dan setiap apa yang kita buat di atas dunia ni, semua kita bertanggungjawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Mudassir 38. Setiap diri akan dipertanggungjawab dengan apa yang ia perbuat. Dan pada waktu tu di akhirat, kita tak ada alasan untuk mengatakan kata kita tak buat benda-benda tu. Semuanya tercatat, semuanya tertulis. Sebagaimana disebut dalam Al-Kahfi untuk mengakhiri ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab wa la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Yang bermaksud, dan apabila diletakkan Alkitab sini ni suratan amal kita, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka kamu akan melihat
Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kemungkaran berasa takut dengan apa yang tercatat di dalamnya dalam Alkitab, suratan amal tu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami hari ini. Ma li hadzal kitab, ni kitab apa ni? Suratan amal apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, illa ahsaha, melainkan tercatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan kami tengok betul ya, apa yang buat tu semua tercatat. Di hujung ayat Allah Ta'ala kata, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya walaupun satu. Kalau bahasa mudahnya, Allah Ta'ala tak tambah, Allah Ta'ala tak kurang. Apa yang kita buat, yang itulah yang tercatat dalam suratan amal kita. Maka dengan sebab tu, dengan sebab kita terlajak, kita tergelincir kesalahan yang kita buat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam masa yang sama kita iring dengan amal soleh. Kita berubah. Mungkin dulu kita tak apa nak jaga sembahyang, kita tak apa nak tutup aurat dan sebagainya, kita berubah dengan kebaikan, berubah dengan kebaikan. Kalau kata dulu kita ada yang tak kerti baca Quran, kita carilah guru supaya ajak kita baca Quran. Tak kira lah baca alif bata pun tak apalah. Baca Iqra, ba, baca hak atas hak bawah lupa. Tu pada juga. Tapi tak apalah, jangan kita malu dah. Jangan kita malu. Kita main surat khabar boleh baca. Lepas tu main teks English boleh baca. Kena semua, plural, singular, pronoun, apa semua kena. Tiba-tiba main Quran supaya tikus dapat besi, tak tahu apa. Jadi kita tak kata siapa, saya pun tak kenal tuan-tuan. Jadi kita cerita secara umum. Sebab tu kita berubah, cari hak kelas-kelas. Ada kelas-kelas pengajar untuk orang dewasa. Jangan mengaji dengan hak orang budak-budak kecil. Saya kira dia kata, apa pakcik ni tak boleh baca lagi. Jangan gitu. Ni cari hak geng-geng sama dengan kita. Biar-biarlah orang nak kata apa pun, kurang-kurangnya kita belajar. Paling-paling tak ada, kalau kata tak dan nak boleh baca pun, ada jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, aku dah ada guru dah mengaji seminggu, tak dan betul aku meninggal. Apa lah. Jangan sampai kita tak boleh baca kalam Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, bagi kehidupan pada kita. Tiba-tiba kalam dia kita tak boleh baca. Allahu Akbar. Ni sama-sama kita muhasabah lah tuan-tuan. Jadi saya main ni pun bukan sekadar untuk mengajak saya pada tadi, cuma sekadar kita tazkirah, memperingati diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab tazkirah ni sangat penting dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya dengan memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebab apa dikatakan peringatan ni bermanfaat bagi orang-orang yang beriman? Sebab hakikat kita manusia ni, dia ada satu sifat, iaitu sifat lupa. Sifat lupa, sifat lalai. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab fiqh, apabila kita lupa sungguh, tak dikira salah. Mengaji bab sembahyang, terlupa sungguh nak sembahyang zuhur, terlupa, bukan sengaja dilupa-lupakan, terlupa, memang lupa sungguh. Berdosa tak? Tak berdosa, tapi wajib kena qada. Wajib kena, dia berdosa tak, tapi wajib kena qada. Terlupa sungguh. Kita bulan Ramadan, masuk satu Ramadan, duk biasa sebelum tu bulan tak puasa, tiba-tiba memang lupa sungguh. Hari tu pula cuti pula. Tidur pagi pukul 8, tak ada kerja apa lena. Jaga-jaga pukul 12 dahaga, biasalah pergi buka peti air, tengok ada teh air. Berasak pula tu dalam teh air tu. Kita pun minum habis segelas. Habis segelas. Lepas tu tak apalah. Okey, memang lupa sungguh. Lepas tu bini mai, abang ni bibir basah apa siapa? Tadi lepas minum teh. Puasa ni. Allah lupa. Allah lupa. Betul tak puasa? Tak betul. Pasal dia lupa semua. Yang tak boleh sengaja dilupa-lupakan. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Jadi bila dia lupa semua, tak bawa kepada tidak batal. Tapi kalau dia sengaja dilupa-lupakan pergi minum, yang tu batal dah. Yang tu batal. Tu maksudnya gitu nah. Baik. Jadi cukup sekadar tazkirah ringkas pada malam ni. Jadi saya pun nak balik jauh lagi ni. Balik jauh lagi. Esok program penuh esok pagi subuh di Selama, Masjid Daerah. Kemudian saya nak pergi istimak di Sungai Petai sampai tengah hari. Pukul 3 di Matang.
malam di Kulim. Malam di Kulim, kuliah maghrib. Jadi tuan-tuan dan puan doalah semoga Allah Taala bagi kesihatan, kemudahan kepada saya, dan juga saya pun doa juga pada tuan-tuan dan puan semoga diberi kesihatan yang baik dan juga dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita semua ni akhir hidup dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana kita doa kita sebut tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih atas jemputan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mengakhiri sedikit apa ni untuk live kita ni Darul Hijrah ni, tuan-tuan bolehlah masuk dalam akaun yang ditulis situ tu sebagai sumbangan apa abang abu kita ni, dia buat kerja-kerja dakwah live kuliah dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan pakat infak lah seorang sikit bagi untuk memudahkan kerja-kerja dakwah yang beliau lakukan. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya dah jamak sembahyang lah. Cuma saya tunggulah depa kata ada makan, aku tunggu lah. Wallahu a'lam.